Yang bestnya, diorang ni bagi tahu yang pada malam kejadian tu, masa nak closing tu, diorang ada dengar bunyi bising macam perempuan menjerit-jerit macam tengah bergaduh. Masa tu staff-staff ni ingat, maybe staff dekat kedai sebelah tengah bergaduh kot, bergaduh sesama diorang. So, diorang ni tak take action apa-apa sebab diorang tak nak masuk campur. Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Siapa kat sini yang kerja dekat kedai-kedai dalam mall macam kedai baju atau restoran? Korang mesti dah biasa kan yang kerja shift petang selalunya kena buat closing. Kalau dah siap-siap kemas kedai, baru boleh tarik shutter kedai, lepas tu mangga elok-elok sebelum korang balik kan. Inilah yang dua gadis muda yang bernama Jenna Murray dan Brittany Norwood buat. Tapi malang bagi dua orang gadis ni, satu tragedi akan menimpa mereka dan salah seorang daripada mereka berdua ni akan kehilangan nyawa. Plot twist cerita ni sampaikan mula-mula pihak berkuasa pun hampir-hampir nak menyalahkan orang yang tak berdosa. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. So, kedai Lululemon ni jual apa? Lululemon adalah jenama pakaian sukan yang agak besar dan kedai dia ada cawangan dekat seluruh dunia, termasuk juga dekat Malaysia. Kalau tak silap dekat Malaysia ada dekat KLCC. Harga pakaian dekat Lululemon ni boleh tahan juga tau. Sepasang legging dia boleh sampai 300-400. Jadi Jenna dan Brittany ni adalah dua pekerja di satu kedai Lululemon yang terletak di Maryland, USA. Kedai ni terletak dalam satu outdoor mall yang bernama Bethesda Row. Outdoor mall ni lebih kurang macam Genting Premium Outlet yang kita ada tu. Pada 11 Mac 2011, Jenna dan Brittany ni bekerja pada shift petang. Maknanya bila waktu perniagaan untuk hari tu dah tamat, diorang berdua ni lah yang bertanggungjawab untuk buat closing. Jadi dua orang akak ni pun buatlah kerja diorang hari tu macam biasa. Dah siap-siap buat closing sales hari tu, diorang sapu-sapu, kemas kedai. Dan sebelum balik, Jenna pasang alarm dan lock pintu kedai. Kemudian Jenna dan Brittany ni pun nak baliklah ke rumah masing-masing. Jenna ni dia drive kereta sendiri sementara Brittany pula dia pergi balik kerja naik train. Masa Brittany dah sampai dekat train station, dia baru perasan yang metro card dia tertinggal dekat dalam kedai. Masalahnya, Brittany tak ada kunci pintu kedai tu. Yang ada kunci ialah Jenna sebab Jenna ni staff yang lebih senior. Jadi Brittany ni pun call lah Jenna. Dia tanya dekat Jenna, boleh tak tolong datang balik dekat kedai? Sebab kalau tak ada kad tu, Brittany tak boleh nak balik. Jenna pun cakap dekat Brittany, okey lah. Kebetulan Jenna pun memang nak patah balik pergi kedai sebab Jenna tertinggal laptop dia dekat dalam kedai. Dah sampai dekat kedai Lululemon tu, Jenna pun buka pintu, dia disengage alarm dan diorang pun masuk ke dalam kedai. Jenna ambil laptop dia sementara Brittany cari metro card dia. Cari punya cari, Brittany ni tak jumpa-jumpa juga metro card dia. Jadi disebabkan ni, Jenna pun dia mungkin dah penat kan. Dia buat keputusan untuk pinjamkan dulu kad metro dia pada Brittany. Jenna cakap, tak apa, kau ambil je kad aku dulu. Esok je lah kau cari kad kau tu. Dah Jenna cakap macam tu, Brittany pun setujulah. Dan diorang berdua ni bergerak nak menuju ke pintu keluar. Belum sempat Jenna dan Brittany sampai ke pintu keluar, tiba-tiba muncul dua orang lelaki yang tak dikenali meluru masuk ke dalam kedai tu. Jenna dan Brittany pun of course lah panik bila tengok dua orang lelaki ni tiba-tiba meluru masuk ke dalam kedai. Ditambah-tambah pula dengan cara mereka berpakaian. Dua orang lelaki tu memakai topeng ski yang menutup muka mereka dan mereka berpakaian baju serba hitam dan tangan mereka ada gloves. Kemudian dua lelaki ni terus bertindak kasar terhadap Jenna dan Brittany. Seorang daripada lelaki tu mengheret Jenna ke bahagian stor kedai dan seorang lagi lelaki telah membawa Brittany ke dalam tandas. Pada keesokan paginya, bila manager kedai tu yang bernama Rachel Oatley sampai ke kedai Lululemon tu, dia dikejutkan dengan keadaan dalam kedai tu yang berantakan. Rak baju bergelimpangan di atas lantai dan mesin cashier pun macam ada bekas dah dipecahkan. Bila Rachel tengok benda ni semua, dia dah rasa macam tak sedap hati tau. Jadi dia buat keputusan untuk terus keluar dari kedai tu. Di sebelah kedai Lululemon ni ada Apple Store. Dan kebetulan pada hari tu ada ramai orang yang beratur dekat depan Apple Store sebab masa tu ada iPad baru yang baru launch. Jadi customer dekat Apple Store ni dah beratur dari awal pagi lagi sebab dia orang nak beli iPad yang baru ni.
Dalam ramai-ramai orang yang beratur ni, ada seorang lelaki ni dia perasan Rachel ni nampak macam takut-takut, macam huru-hara. Jadi lelaki ni pun pergi approach Rachel dan dia tanya ke Rachel, Rachel okey ke? Rachel pun bagi tahu dekat lelaki ni yang dia rasa macam kedai Lululemon ni baru kena pecah. Dan dia takut nak masuk balik kat dalam kedai Lululemon ni sebab takut-takut pencuri ada lagi kat dalam tu. Lelaki ni memang baik hati, dia pun offer dekat Rachel. Dia boleh teman Rachel untuk masuk dan periksa kat dalam kedai tu. Jadi masuklah diorang berdua ni kat dalam kedai Lululemon. Waktu inilah Rachel menemukan sesuatu yang amat menggerunkan. Rachel menemui Jenna yang dalam keadaan kaku dan berlumuran darah, manakala Brittany pula ditemui dalam keadaan separuh sedar dan tangan dan kaki kedua-dua wanita ini telah diikat. Rachel pun tak tunggu lama, dia terus menelefon 911 untuk mendapatkan bantuan. 911, what is the emergency? There's people in the back of my store. One person seems dead and the other person is breathing. The door was open this morning. I think one of my managers came in to open it. Someone tied her up. I need an ambulance right away. Paramedik yang sampai ke tempat kejadian mengesahkan bahawa Jenna telah meninggal dunia. Brittany pula dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Lepas Brittany dah dapatkan rawatan, dia pun macam dah okey sikit. Baru dia mula cerita apa yang berlaku pada Brittany dan Jenna pada malam kejadian. Macam ni cerita Brittany. Kata Brittany, malam tadi masa mereka berdua dah nak tinggalkan kedai lepas cari Metro Card Brittany tu, mereka telah diserang oleh dua lelaki bertopeng yang nak rompak kedai tu. Kedua-dua lelaki ni telah memukul Brittany dan Jenna di dalam dua bilik yang berasingan. Brittany dibawa ke dalam tandas, manakala Jenna dibawa ke dalam store. Brittany tak tahu apa yang lelaki tu buat pada Jenna, tapi Brittany boleh dengar suara Jenna menjerit-jerit meminta tolong dan lama kelamaan suara Jenna tu makin lama makin lemah. Sampailah Jenna dah tak bersuara lagi. Dua perompak ni memukul Brittany dan menjerit-jerit marah dia menggunakan kata-kata kesat yang bersifat resis pada Brittany yang berkulit hitam ni, dan mereka mencuri kesemua wang tunai yang ada dalam cash register. Brittany juga bagi tahu polis yang dia dan Jenna telah dicabul oleh dua orang perompak tu sebelum kaki dan tangan mereka diikat menggunakan kabel tie. Perompak-perompak tu menghabiskan nyawa Jenna dan mereka telah memukul Brittany di bahagian kepala dia dengan menggunakan seketul batu hiasan yang memang dah ada kat dalam kedai tu sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian. Brittany tak sedarkan diri sampailah Rachel jumpa dia pada keesokan pagi. Polis mula mencari dua suspek lelaki berpakaian serba hitam macam yang Brittany gambarkan tu. Tapi disebabkan kes ni berlaku pada tahun 2011, masa tu CCTV ada tapi taklah digunakan secara meluas macam sekarang ni. Tak ada CCTV kat semua tempat. In fact, kedai Lululemon tu sendiri tak ada CCTV kat dalam kedai sebab bagi diorang cuma jual pakaian je, bukannya barang berharga. Jadi diorang tak rasa macam ada keperluan untuk pasang CCTV kat dalam kedai. Tapi nasib baiklah Apple Store yang berjiran dengan Lululemon tu ada pasang CCTV dan CCTV tu sempat merakam kelibat dua orang lelaki yang berpakaian serba hitam yang lalu dekat depan kedai tu lebih kurang pada waktu kejadian. Bila polis jumpa dua lelaki yang dirakam kat dalam footage ni, diorang berdua ni tak menafikan. Diorang terus mengaku, yelah yang lalu dekat depan kedai tu kami lah tu. Tapi didapati yang diorang berdua ni kebetulan je lalu dekat situ pada waktu tu. Dua orang lelaki ni adalah pekerja dari restoran yang ada dekat dalam mall tu, dan baju serba hitam yang diorang pakai pada malam tu adalah uniform kerja diorang. Memang tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dua lelaki ni adalah suspek yang dicari. Polis juga ambil keterangan dari staf dari kedai Apple yang berjiran dengan Lululemon tu. Yang bestnya, diorang ni bagi tahu yang pada malam kejadian tu, masa nak closing tu, diorang ada dengar bunyi bising macam perempuan menjerit-jerit macam tengah bergaduh. Masa tu staff-staff ni ingat maybe staff dekat kedai sebelah tengah bergaduh kot, bergaduh sesama diorang. So diorang ni tak take action apa-apa sebab diorang tak nak masuk campur. Tapi ada yang tak kena dengan statement dari staf dari kedai sebelah ni. Diorang semua cakap yang diorang cuma dengar suara perempuan je. Tak ada seorang pun dari staf kedai sebelah ni yang dengar suara lelaki menjerit-jerit. Sedangkan kalau ikut statement Brittany, dia cakap masa dia kena serang tu, lelaki tu menjerit-jerit marah dia menggunakan bahasa kesat. Kejanggalan ni membuatkan detektif mula korek latar belakang Brittany. Manalah tahu dia ni ada rekod pernah bergaduh ke,
Pernah pukul orang ke? Nah, bukan satu benda ni je yang membuatkan detektif mula rasa curiga pada Brittany. Ada hal-hal lain yang menimbulkan kesangsian. Contohnya perbandingan kecederaan yang ada pada tubuh Brittany berbanding dengan Jenna. Jenna mempunyai lebih daripada 331 kesan pukulan dan tikaman pada badan dia. Dan, Nas cerita part ni. Jenna menemui ajal dia disebabkan satu tikaman di bahagian tengkuk dia dari belakang yang menyebabkan saraf tunjang dia terputus habis. Selain tu, gumpalan rambut Jenna ditemui di sekitar kedai tu. Kat sana sikit, kat sini sikit, menunjukkan yang pelaku tu telah menarik rambut dia dengan kuat untuk mengheret dia sampai rambut dia tercabut. Bila dibandingkan dengan Brittany, kesan kecederaan yang ada kat badan Brittany ni tak setanding langsung. Yang ada cuma kesan-kesan torehan yang tak dalam. Luka pada Brittany ni cuma sekadar cala-cala, lebam-lebam, itu je. Yang paling teruk pun cuma kesan pukulan dari batu dekat dahi dia tu. Itu je. Brittany juga mendakwa yang dia dan Jenna telah dicabul oleh perompak-perompak tu pada malam kejadian. Tapi, hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas Brittany dan Jenna menunjukkan yang perkara tu tak berlaku. Dua-dua orang ni tak pernah dicabul. Korang mesti dah boleh agakkan siapa pelaku sebenar kat dalam cerita ni. Firasat detektif yang menyiasat kes ni pun memang betul. Brittany adalah pelaku yang sebenar. Cerita pasal perompak-perompak tu cuma rekaan Brittany untuk menutup kejahatan dia. Apa yang terjadi antara Jenna dan Brittany sampaikan Brittany ni sanggup ragut nyawa rakan sekerja dia. Punca perbuatan kejam Brittany ni punyalah remeh sampaikan bila korang dengar pun korang akan rasa geram dengan Brittany ni tau. Ini cerita apa yang sebenar-benarnya berlaku pada malam 11 Mac tu. Polisi yang dikenakan oleh company Lululemon ni pada staf kedai diorang ialah sebelum staf dibenarkan balik setiap kali lepas habis shift, beg yang diorang bawa, baik handbag ke, backpack ke, akan diperiksa oleh staf lain. Benda ni memang biasa. Nas pun pernah kerja retail dan dulu kita orang pun buat macam ni juga. Dah polisi company kan, kita orang ikut je, tak ada masalah. So, pada malam tu, bila Jenna dan Brittany dah habis shift, Jenna ni pun periksalah beg Brittany. Dan kat dalam beg Brittany, Jenna terjumpa sehelai legging Lululemon. Dan legging ni masih ada tanda harga, tapi resip pembelian tak ada. Bila Jenna tanya Brittany pasal legging tu, Brittany tak ada jawapan. Nak tak nak, Brittany terpaksa mengaku yang dia nak curi legging tu. Jenna tak besar-besarkan cerita, dia just bagi tahu Brittany yang dia terpaksa laporkan benda ni pada manager diorang, iaitu Rachel. Jenna ni bagi tahu dekat Brittany yang dia just buat kerja dia je dan selebihnya dia serahkan kat manager diorang. Lepas tu, Jenna dan Brittany pun tutup kedai macam biasa dan diorang mulakan perjalanan diorang nak pulang ke rumah masing-masing. Tapi Brittany ni, sebab dia dah buat salah kan, dia jadi tak senang duduk tau. Dia fikir apa benda yang dia boleh buat untuk halang Jenna dari laporkan insiden legging tu kat Rachel. Fikir, Brittany rasa macam okey lah. Dia kena pujuk Jenna, macam mana pun dia kena pujuk Jenna malam tu juga. Brittany pun telefonlah Jenna, minta dia datang balik kat kedai Lululemon tu dengan alasan kononnya dia tertinggal kat metro dia kat dalam kedai. Bila Jenna dah sampai, Brittany pun buka lah mulut. Dia nak pujuk Jenna, dia nak minta Jenna tolonglah jangan bagi tahu dekat manager pasal insiden legging tu. Tapi dah terlambat dah. Jenna bagi tahu dekat Brittany yang tadi sebelum dia datang balik kat kedai, dia dah telefon Rachel dah dan dia dah bagi tahu dekat Rachel pasal legging tu. Bila Brittany dengar benda ni, entah setan apa yang rasuk dia, dia mula pukul Jenna bertubi-tubi non-stop. Dia pukul Jenna dengan apa saja benda yang dia sempat capai kat dalam kedai tu. Kat dalam kedai tu, diorang ada simpan satu toolbox. Dalam tu ada benda macam hammer, pliers, spanner, semua tu. Brittany gunakan hampir ke semua benda kat dalam toolbox tu untuk cederakan Jenna. 107 dari 331 kesan kecederaan yang ada pada Jenna adalah self-defense wound pada tangan dia. Jenna berjuang berhabis-habisan untuk selamatkan nyawa dia, tapi sayangnya dia tewas juga. Punya dahsyat Brittany ni buat kat Jenna, sampaikan pada masa pengebumian Jenna tu, keluarga Jenna tak buka langsung keranda dia. Diorang buat close casket funeral. Korang ingat kan Nas cakap tadi, pada malam kejadian tu, staf kedai Apple kat sebelah tu ada dengar bunyi orang menjerit macam orang bergaduh tu kan? Yang diorang dengar tu adalah suara Jenna dan masa tu Jenna menjerit, "Talk to me, don't do this. God help me, please help me." Kejinya si Brittany ni, lepas dia dah habiskan nyawa Jenna, dia pergi potong seluar Jenna dan seluar dia sebab nak bagi nampak macam diorang ni kena cabul. Brittany ikat tangan dan kaki Jenna dengan kabel tie. Lepas tu, Brittany ikat tangan dan kaki dia sendiri dengan kabel tie juga.
Dekat kabel tie yang Brittany guna untuk ikat tangan dia sendiri tu, ada kesan gigi. Maknanya dia gigit kabel tie tu nak bagi ikatan kat tangan dia ni ketat. Lepas tu Brittany pun baring kat dalam tandas kat kedai Lululemon tu sampailah Rachel jumpa dia keesokan harinya. Brittany dihukum penjara sampai dia tamat usia tanpa peluang untuk bebas. Life sentence without the possibility of parole. Sebab mahkamah merasakan yang Brittany ni adalah seorang yang berbahaya dan dia tak boleh dibiarkan hidup dalam masyarakat. Brittany ni memang ada habit suka mencuri. Dia mencuri bukan sebab dia susah. In fact, keluarga Brittany ni serba cukup. Tapi masa dia dekat sekolah dulu pun, classmate dia memang dah kenal dia sebagai seorang yang panjang tangan. Pasal sehelai legging je, dia boleh bertindak sampai luar kawalan macam tu sekali. Yang kesian tu Kak Jenna lah. Dia just buat kerja dia buat dengan jujur, dengan amanah. Tapi ini balasan yang dia dapat. Okey, apa pendapat korang pasal kes ni? Kes ni memang mental kan? Sebenarnya ada banyak lagi details pasal kes ni, tapi Nas tak include sebab takut video ni jadi panjang sangat. Kalau korang nak share details yang mungkin Nas tertinggal atau tersalah kat mana-mana, korang boleh share dekat ruang komen dekat bawah, okay? Itu saja dari Nas kali ni. Be safe, be kind and I will see you in my next video. Bye.